dengan saya, majoritinya sebagai mutawil, sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama untuk kita insya-Allah meneruskan tadabbur surah As-Saff untuk siri yang kelima ini insya-Allah. Walaupun anda difahamkan tadi ada masalah teknikal sikit. Jadi alhamdulillah kita masih lagi beri kesempatan pada kita untuk bersama untuk kita sambung insya-Allah. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan ayat yang pertama daripada surah As-Saff. Jadi kita sebut dari pelbagai sudut yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat yang pertama itu dari sudut bahasanya dan pengajarannya, iaitu kita melihat pengajarannya adalah bagaimana apa yang berada di langit dan di bumi itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mana Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, maka seharusnya lebih lagi kita mengucapkan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada pagi ini kita sambung pada ayat yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak lakukan, tidak melakukannya. Jadi ayat ini satu tamparan yang hebat, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengecam seseorang yang berkata-kata atau menyebutkan sesuatu perkara yang dia sendiri tidak mahu lakukan. Jadi kita akan sebut dan tengok nanti apa pengajarannya. Adakah ayat ini bermakna kalau kita tak buat sesuatu maka kita tak payah nak cakap?
ataupun sepatutnya dalam proses kita melakukan sesuatu perkara amalan kebaikan, dalam masa yang sama kita juga mengajak orang lain. Ini bukan sekadar maknanya kita mengajak tapi kita juga tidak melaksanakan. Baik. Jadi permulaannya, jadi kalau tengok di dalam ruang chat ni ada disediakan link untuk mendapatkan nota. Jadi, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir bersama pada pagi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Baik. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu apa yang disebutkan sebagai an-nida, iaitu panggilan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ini dia dikatakan lebih kurang dalam 90 ataupun 88 kali panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina. Baik. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil ya ayyuha, apa maksudnya? Walaupun terjemahannya itu adalah wahai, kan? Namun perkataan ya ayyuha itu dia sebenarnya terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama adalah perkataan ya. Ya. Jadi kalau kita tengok ya ini di dalam bahasa Arab lin nida, untuk panggilan yang bersifat jauh, lil ba'id. Walaupun kadang-kadang ya juga digunakan pada yang bersifat dekat. Namun aghlabnya dan kebiasaannya digunakan pada satu yang bersifat jauh. Dan juga disebutkan perkataan dia ini kepada sesuatu yang ghaib, yang tidak ada di hadapan. Panggilan yang tak ada di depan maknanya jauh lah. Contoh, bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut ya Allah, ya Allah. Ya, ini ghaib, yang tidak ada, tak nampak pada pandangan kita. Ataupun kita nak panggil orang yang jauh, duduk jauh pada kita, ya Muhammad, panggil nama orang tu supaya dia datang. Adapun bila disebutkan ayyu, ini menunjukkan kepada sesuatu yang hadir, yang berada pada ketika itu, dan menunjukkan kepada lil qarib. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mana tenang, mutmainnah, nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kamu dah mendekat dengan aku, maka masuklah kamu ke dalam syurga. Ini lil qarib, orang yang berada dekat, dan juga yang berada bersama, hadir. Baik. Dan ha di sini menunjuk kepada litanbih. Ini ya ayyuha, wahai yang jauh, wahai yang dekat, maka ambillah perhatian. Kalau kita nak terjemahkan, ya ayyuha itu menunjukkan wahai yang jauh, wahai orang yang dekat, maka ambillah perhatian. Litanbih. Ini untuk maknanya kena bersedia. Sebab itu kalau tengok para ulama menyebutkan selepas perkataan ya ayyuha ini, maka perlu diteliti. Kerana apa? Kerana kebiasaannya dia ada sesuatu yang bersifat suruhan, dan kadang-kadang dia juga membawa sesuatu yang bersifat larangan. Baik. So apa kesimpulan daripada panggilan ini? So daripada satu panggilan ini kita dah memahami 88 ayat yang lain, 87 ayat yang lain. Iaitu disebutkan ya ayyuha ini kerana ada kemungkinan perkara yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut ya tadi lil ba'id. Maka panggilan Allah Subhanahu Wa Taala
wahai yang mana amalanmu yang menjauhkan kau daripada aku. Tetapi ayyu, dengan ihsanku dan sampainya nikmatku dekat denganmu, maka ambillah peringatan daripada apa yang aku nak sebutkan. Ataupun membawa maksud ya, ini panggilan sesuatu yang berada jauh. Wahai orang yang berada jauh daripadaku, ini datanglah kembali untuk mendekat ayyu, dan berikanlah perhatian atas surungan dan juga peringatan. So dalam konteks ayat ini, bila kita meletakkan ya ayyuhallazina amanu, ini lima taquluna ma la taf'alun. Ini perbuatan itu adalah percakapan, ungkapan yang tidak didasari ataupun tidak diiringi dengan perbuatan, ucapan, ungkapan yang tidak diiringi dengan perbuatan, maka dia adalah satu perkara yang menjauhkan diri orang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil balik dengan ihsannya, dengan maknanya dengan nikmat yang banyak Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka datanglah kembali dekat kepada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuha. Sebab itu dia ada di sini uslub yang menunjukkan kepada pujukan. Ya ayyuha, wahai orang yang jauh. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan sesiapa pun. Ya, ini semuanya bila orang itu disebutkan aman, bila dia mengakui ataupun dia ada sekelumit iman di dalam dia, jauh ke dekat, maka datanglah mendekat rapat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak perintahkan ataupun nak memberikan peringatan ataupun surahan. Ini itu panggilan ya ayyuhallazina aman. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ataupun kamu mengucapkan sesuatu perkara yang kamu tidak mahu laksanakan, tidak laksanakan. Baik. Jadi ayat ini dia berkaitan dengan asbabun nuzul sebagaimana dalam riwayat Tirmizi yang kita sebutkan di awal kuliah kita siri yang pertama, silap saya, iaitu berkaitan dengan para sahabat. Sebahagiannya para sahabat menyebutkan kalau kita bertanyakan tentang apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak dilaksanakan, maka ketika mana turunnya ayat berkaitan dengan jihad, suruhan kepada jihad, maka di sini rasa macam berat pula. Dan ada ulama juga maknanya menyebutkan ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Ya, ini mereka kira macam sembang lah, nak melaksanakan syiar Islam ataupun syariat Islam, tapi ketika mana disebutkan tentang jihad, perkara yang paling mereka takuti, maka mereka rasa benci ataupun tak suka untuk melakukannya. Jadi perkataan ataupun huruf lam di situ, lam lima atau li itu menunjukkan kepada li ta'lil. Ta'lil ini adalah untuk mencari sebab, illah. Jadi kamu bercakap sesuatu yang tidak kamu lakukan di atas sebab apa? Kenapa kamu nak cakap? Kalau kamu memang tak mahu untuk melakukannya, kenapa kamu nak cakap ataupun nak berjanji? Baik. Kalau kita tengok ayat ini dari sudut asbabun nuzulnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Asbabun nuzulnya itu kalau kita lihat berkaitan dengan perang kita sebutkan tadi. Ini sebabnya itu khusus. Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la qatilun. Kerana kamu bercakap meminta sedangkan kamu tak mau berperang. Tapi Allah kata ma la taf'alun, apa yang kamu tak mahu lakukan.
Jadi ayat ini dia datang dengan lafaz yang umum. Ma la taf'alun, perkara yang kamu tak mahu lakukan. Maka apabila didatangkan dengan perkara yang umum, dia membawa maksud mencakupi. Iaitu mencakupi semua perkara. Iaitu apa sahaja perkara yang mana manusia dia tidak mahu lakukan ataupun dia tidak suka lakukan, tetapi dia mengajar ataupun dia menginginkan ataupun berjanji untuk melakukan, maka termasuk di dalam ayat itu. Jadi hikmah Allah datangkan perkataan itu secara umum, tidak khusus kepada peperangan sahaja, kerana apa jua perkara yang mana manusia itu dia bercakap ataupun dia berjanji untuk melaksanakan tetapi dia tidak menunaikannya, maka itu adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita di dalam ulumul Quran, tuan-tuan yang mungkin sebahagian ada yang pernah mengikuti daurah ke ataupun kelas-kelas yang berkaitan dengan ulumul Quran. Baik. Jadi dalam ulumul Quran dia ada satu kaedah yang penting, iaitu berkaitan dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Ibrah yakni pengajaran daripada ayat, sama ada pengajaran yang berupa maknanya tazkiyah ataupun pengajaran yang berupa hukum hakam, diambil berdasarkan umumul lafzi, lafaz yang umum, bukan kepada sebab yang khusus. Jadi kefahaman Al-Quran, step by step kefahaman Al-Quran, jadi kita nak apply kepada mana-mana ayat di dalam Al-Quran. First kali maknanya kita lihat ayat tersebut, kita perlu maknanya mencari terlebih dahulu asbabun nuzul. Jadi kita kena tengok, pergi kepada maknanya deep ataupun pergi kepada fokus ayat itu, sebab penurunannya. Bila kita dah tahu sebab penurunan, maka kita kembangkan kefahaman itu melalui kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sebab. Bila didatangkan dengan lafaznya yang umum, Allah kata ma la taf'alun, apa yang kamu tak mahu lakukan, bukan sekadar ma la tuqatilun, apa yang kamu tidak mahu berperang. Ini menunjukkan semua perkara, tidak hanya peperangan. Dan ayat ini hikmahnya datang dengan adalah supaya manusia tidak bersangka bahawa yang tak boleh berjanji untuk melakukan itu adalah dalam peperangan sahaja. Bahkan ia berkaitan dengan semua perkara yang berkait dengan ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu. Jadi ibrah itu pada lafaz yang umum, bukan sebab ayat itu yang khusus. Sebab ayat khusus tu untuk kita faham background ayat, tapi pengajarannya dari sudut tazkiyah ataupun hukum hakam, ya ini pada sesuatu ayatnya ataupun lafaznya yang umum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bukan semua ayat ada sebab, betul. Bukan semua ayat ada asbabun nuzul. Betul. Tapi maknanya kalau ada ayat yang mempunyai asbabun nuzul, ini kita fahami dulu dengan asbabun nuzul. Kemudian baru kita tengok kepada sebab kepada kaedah. Betul. Jadi maksud saya adalah ini pada ayat yang ada asbabun nuzul lah. Ini kita lihat supaya kita dapat faham tentang skop perbincangan ataupun latar belakang ayat. Kemudian baru dengan kaedah tersebut. Dan ada yang mana mungkin kita terjun terus dengan kaedah itu. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Baik. Baik, kalau kita tengok ayat ini, dia bermula dengan panggilan kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Supaya meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan ucapan dalam janji untuk melakukan kebaikan. So kalau kita tengok di sini, Allah Subhanahu wa taala sebut lima taqulun, kenapa kamu berkata-kata, dia bukan sekadar peringatan. Jadi adakah bila kita baca ayat ni,
rasanya kita ni nak kena berhenti bercakap lah. Sebab apa? Sebab kita pun tak laksanakan. Dari satu sudut betul lah. Maknanya kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW sendiri, bagaimana banyak dan para sahabat sendiri ketika mana datang minta fatwa kepada Nabi ataupun kepada sahabat, dan kadang-kadang ditangguhkan pemberian fatwa tersebut kepada satu tempoh masa yang panjang. Sebab apa? Sebab nak apply dulu. Antaranya yang pernah disebutkan tentang pembebasan hamba. Jadi Nabi SAW ini cuba laksanakan dulu pembebasan hamba itu, dan barulah Nabi SAW sebutkan macam mana. Yang satu sudut itu betul. Tapi tidaklah bermakna kita cakap lah benda baik. Sebab apa? Sebab takut kita pula kita tak mampu lakukan. Maka percakapan dan perbuatan ini dia mestilah seiring. Dan percakapan yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah janji sebenarnya. Ini kita janji nak melakukan kebaikan, tapi kita tak buat. Ini bukan sekadar kita berkata-kata, tapi kita berjanji. Tapi kalau nak sebutkan, maknanya adakah kita perlu berhenti cakap kebaikan sebab kita tak laksanakan? Maka itu sebenarnya adalah talbisul iblis. Iblis ini cuba untuk kata, tak payahlah buat. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala marah ni. Kamu buat, kamu cakap tapi kamu tak buat. Tak. Kita ada kaedah emas yang dibuat oleh para ulama dakwah menyebutkan aslih nafsaka wa du'u ghairak. Ini ubah diri kamu wa du'u dalam masa yang sama. Ini kita menyampaikan ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan. Jadi dia perlu jalan seiring. Kerana kalau kita kata nak tunggu perfect, kita buat semua perkara barulah kita nak ajak orang, maka tak akan terajak lah. Sebab tidak akan pernah perfect pun kita dalam amalan. Baik. So Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun. Ini kenapa kamu berjanji untuk melakukan sesuatu yang akhirnya kamu benci untuk melakukannya. Dan kita akan tengok nanti bila ayat yang seterusnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut taquluna ma la taf'alun, maknanya dia sentiasa bercakap. Cakap maknanya cakap tu berdegar-degar lah. Maknanya bukan sekali, tapi dia bercakap berkali-kali. Fa'lul mudhari'. Ini menunjukkan kepada sesuatu yang continuous, benda yang berterusan dia bercakap, tapi dalam masa yang sama dia juga berterusan dalam mana tidak melaksanakan. Ini bermakna bukan bermakna sekali cakap tapi tak buat dah dikira murka Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Tapi maknanya dia berterusan bercakap. Ini sepatutnya sesuatu yang berterusan itu diucapkan, diulang, maknanya sepatutnya ia memberi bekas kepada hati kita terlebih dahulu sebelum kepada orang lain untuk kita maknanya melaksanakan sesuatu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kabura maqtan 'indallahi an taqul ma la taf'alu. Ini besar kemarahan, kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Baik. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan kabura maqtan indallah. Kabura. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut kabira. Ini kita sebut kabir, kan? Besar kan? Pada perkataan kabira. Kenapa disebutkan kabura? Dan kenapa macam kita sebut takabbur dengan dhammah kan? Ba itu didhammahkan. Ya, ini kerana yang pertama perkataan kabura ini dia adalah sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang bersifat maknawi. Ini maknawi ini perasaan dan perasaan lah, benda yang maknawi. Tapi kabira ini biasanya digunakan kepada sesuatu yang bersifat maddi, yang real, ataupun pada jasad manusia, kabirar rajulun. Ya, ini lelaki itu telah makna membesar. Tapi bila disebutkan kabura, ini menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat maknawi. Ini perasaan,
ataupun emosi. Baik. Yang kedua, kabura ini menunjukkan kepada fi'il fa'ula, yang menunjukkan rasa takjub. Takjub ni apa? Takjub ni maknanya betapa besarnya kemarahan Allah SWT. Takjub ni bukan dia semestinya takjub kepada perkara yang wow, perkara yang indah, tapi takjub ni juga maknanya menunjukkan rasa takut dengan besarnya kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kita sebutkan takjub ni kepada benda yang cantik, indah, kan? Yang positif. Tapi takjub juga boleh membawa maksud dia merujuk pada perkara yang besar. Yang betapa besarnya kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali digunakan perkataan kabura kerana dia membawa maksud azam, yakni mencela. Sebab itu kita sebut orang yang membesarkan diri dengan takabur. Kita tak sebut takabir. Takabur dengan dhammah kerana dia menunjukkan kepada sesuatu sifat yang dicela. Takabur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kabura. Ini maknanya berserta dengan kemarahan, kebencian itu adalah kehinaan bagi orang yang melakukan hal yang sedemikian. Jadi sebab itu ayat ini tidak datang dengan ma akbar maqtan indallah. Tapi Allah kata kabura maqtan. Ini cukup dengan Allah kata kabura, menunjukkan kepada ia satunya sifat maknawi dan menunjukkan betapa besarnya kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di dalamnya itu azam, yakni maksud celaan. Baik. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Maqtan, yakni perkataan maqtan ini merujuk kepada kemarahan yang dahsyat dan juga yang sangat, bersangatan, besar dan sangat. Disebutkan perkataan maqtan, tidak disebutkan al-bughd, yang ini menunjukkan kemarahan berserta kebencian. Ini nak menunjukkan kepada kedahsyatan dan keburukan perbuatan tersebut. Kerana perkataan maqtan itu adalah ablagh min bughd wa ashiddah. Ya, ini perkataan yang mana menunjukkan kepada kebencian dan lebih benci dan lebih marah. Perkataan maqtan. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kabura maqtan indallah, ya ini pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, besar kemarahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan kepada lil mubalaghah ataupun membawa maksud bersangatan hingga menafikan syak. Apa maksud menafikan syak? Ya ini kalau orang muka dia mungkin nampak macam marah, kan? Mungkin dia kita rasa ini berlakon kot, kan? Rupanya memang dia berlakon marah, kan? Ada orang kata apa, ada syak kata marah ke tak marah. Tapi nak sebutkan ini sesuatu yang real, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut inda yang pertama, dan Allah kaitkan dengan lafzul jalalah. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada tidak syak lagi bahawa memang Allah Subhanahu Wa Taala murkai perbuatan tersebut. Kabura maqtan indallah, ini tidak syak lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memurkai perbuatan antaqulu ma la taf'al, iaitu kamu menyatakan, bercakap kepada sesuatu yang tidak kamu lakukan. Baik. Jadi kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memurkai orang yang mana bercakap sesuatu perkara yang tidak dia lakukan ataupun dia tidak melaksanakan. Sedangkan dia orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jadi menunjukkan di sini satu, ada kecacatan pada iman dia. Kerana iman itu adalah dalam satu riwayat yang dhaif menyatakan tentang laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqarra fi qalbi wa saddaqa. Iman itu bukanlah sesuatu angan-angan, sesuatu khayalan,
wala bitahalli walakin ma waqarra fi qalbi, tetapi apa yang berada tetap di dalam hati dan dibuktikan, wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan amalan. Sebab itu iman pun para ulama sebut dia mesti ada tiga. Tiga peringkat. Yang pertama tasdiqul bil jinan, yakni membenarkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, iqrar pada lisan, dan wal amalu bil arkan, dan beramal dengan jadi barulah sempurna pada makna. Baik. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang contoh maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub kan. Yang mana kita tahu al-maghdubi alaihim ni antara tafsirannya adalah orang Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah murka kepada mereka. Tapi kenapa pada orang yang mana melakukan maknanya bercakap sesuatu yang dia tidak lakukan, lebih murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia? Sebab Allah guna perkataan maqtan dengan kabura, dengan indallah. So kita faham tak bagaimana graviti kemurkaan itu? Sangat besar. Kabura, maqtan, indallah. Kerana kalau kita lihat, ia menunjukkan kepada kepura-puraan, ataupun kita sebut ia sebagai salah satu sifat orang munafik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Fi darki asfali minan nar, berada pada tingkatan yang paling bawah. Sebab apa? Sebab perbuatan itu menunjukkan ataupun ia termasuk dalam hal pendustaan. Yang berdusta, berjanji tetapi tidak menunaikan. Kalau kita berjanji dengan manusia pun, orang janji dengan kita nak jumpa sekian-sekian waktu, tiba-tiba tak datang, jadi kita pun murka, marah kita. Maka lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi janji itu adalah berkait dengan hal yang berkaitan dengan ibadah, dengan ubudiyah. Janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam hal berdusta. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa orang iman ini, orang yang beriman ni, maknanya mungkin dia melakukan dosa-dosa yang lain. Bukan bermakna mesti lakukan, tapi maknanya ada kemungkinan disebabkan lemahnya iman. Tetapi orang beriman ini tidak sesekali dia berdusta. Baik. Kemudian kita tengok bila kita sebutkan tadi, ini kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kabura maqtan indallah an taqulu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut an taqulu ma la taf'alun, iaitu apabila perbuatan itu, yakni perbuatan bercakap itu berterusan, dan berterusan pula meninggalkan untuk melaksanakannya. Jadi kalau maknanya kita berpesan-pesan kepada kebaikan, dalam masa yang sama kita juga usaha, walaupun kadang-kadang mungkin tergelincir, kita bercakap lagi, beri peringatan lagi, kita juga usaha dalam masa yang sama, aslih nafsaka wad'u ghairaka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dalam ayat ini. Ini bukan kita tak mahu untuk melaksanakan apa yang kita perkatakan, tetapi kita ada usaha, dan disebabkan kelemahan kita, maknanya kadang-kadang kita tergelincir. Jangan ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui luar dan dalam kita. Allah tahu kita nak buat ke kita sebenarnya tak nak buat, kita hanya nak cakap je. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah nisbahkan maqtan itu kepada perbuatan, bukan kepada pembuat. Taqulun ini menunjukkan kepada fi'il. Allah tak sebut apa ni, kabura maqtan indallah lil qail ke, kepada orang yang mana mengatakan. Jadi Allah tak sebut kepada isim fa'il, tapi disebut kepada fi'il. Sebagaimana Allah tak sebutkan, saya letakkan di bawah itu dengan dash, itu menunjukkan kenapa Allah tak sebutkan yang tu. Innallaha yamqutul ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Sebagaimana
ayat selepas ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Kenapa Allah tak datangkan ayat semisal itu? Kerana menunjukkan bahawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada perbuatan, bukan pada pembuat. Baik, soalan yang bagus. Ustaz, kalau kita selalu sebelum tidur kita niat nak bangun solat malam tapi kita tak solat malam, termasuk dalam kategori ini ke? Tidak. Kerana dalam hadis disebutkan tentang seorang yang mana berniat untuk melakukan kebaikan tapi dia tak melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia telah mendapat satu pahala. Sebab niat yang baik itu pun mendapat pahala. Bila dia melakukan, maka digandakan kepada 10 kali ganda. Yang dimaksudkan pada ayat ini adalah kita menyeru kepada orang lain. Kita bercakap ni maknanya kita seru orang lain, ataupun maknanya kita berjanji dalam keadaan kita sebenarnya ada niat untuk tak mahu melaksanakan janji tersebut. Dalam hal di sini, pada konteks berperang, maka ia menunjukkan kepada sesuatu yang mana menjanjikan untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala suka tapi tak mau buat. Benci untuk membuat. Kalau kita sebut ma la taf'alu ni bukan yang kamu tak buat, tapi yang kamu tak mahu membuat. Sebab ma la taf'alu menunjukkan kepada sesuatu yang berpanjangan yang kamu tak mau buat. Bila-bila pun tak mau buat. Faham? Jadi bukanlah bermakna bila kita berniat nak bangun malam, kita tak bangun malam, termasuk dengan tidak. Kerana itu pun dah dikira kepada pahala. Tapi dalam ayat ini membawa maksud sesuatu yang kita perkatakan, sama ada kita ucapkan, ini kita ajak orang buat, ataupun mana kita janji untuk kita buat, cuma kita memang berterusan tak mau buat benda itu. Sebenarnya ma la taf'alun. Sebab tu datang kedua-dua ayat, antaqulu, ayat kedua, ayat ketiga dengan fi'lun mudhari', menunjukkan bahawa memang kita tak ada usaha pun. Kalau kita nak bangun malam, contoh, kita ada usaha dari sudut maknanya kita tidur awal ke, set jam alam ke. Jadi ada usaha untuk kita buat, ambil wuduk ke, baca Quran sebelum tidur dan sebagainya. Ada usaha-usaha yang kita buat, jadi insya-Allah kita tidak termasuk dalam ayat ini. Faham ya? Baik, kembali pada tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yang tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut innallaha yanqudul ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Jadi Allah tak sebutkan kepada fa'il, kepada perbuatan, tapi disebutkan kepada Allah tak sebutkan kepada pembuat, tapi disebutkan pada perbuatan, menunjukkan perbuatan tersebut iaitu bercakap ataupun berjanji sesuatu yang dia tidak mahu dan tidak ada perancangan dalam nak melakukannya. La taf'alun. Dan kita tengok perkataan fi'il ini sendiri, apa beza antara fi'il dengan amal? Fi'il dengan amal, yang mana kedua-duanya membawa maksud melakukan ataupun perbuatan. Antara beza fi'il dengan amal, kenapa dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila nak sebutkan perbuatan yang baik, Allah sebut wa amilus salihat, bukan wa fa'ilus salihat. Antaranya amila ni, perkataan amal ni, untuk melakukan amal, maka sesuatu amal itu dia satunya bersifat berterusan. Satu. Mana bila disebutkan amal, maka dia bersifat berterusan. Kalau fi'il dia boleh jadi sekali sahaja. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada perbuatan ataupun kejadian itu berlaku sekali sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, bila disebutkan fi'il berbanding amal, fi'il ini dia merujukkan kepada sesuatu yang dilakukan tanpa ada perancangan ataupun tak ada tahapan. Tapi amal ini dia menunjukkan kepada seorang itu dalam nak melakukan amal soleh, perkara yang baik pun maknanya dia kena rancang. Kalau nak bersedekah, nak korban, contoh kan, jadi dia perlu rancang untuk korban. Mungkin kalau nak bayar sekarang ni 800, 1000 dan sebagainya mungkin susah.
Tapi kalau mana dia merancang amal soleh itu disebutkan amal soleh dalam bentuk perancangan, maka itulah yang disebutkan sebagai amal. Ini dia ada perancangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut mala taf'alun, seolah-olah mana kamu bercakap benda yang kamu tak ada rancang pun kamu nak buat bila. Tak ada pun dalam hati kamu. Dari sudut memang kamu nak buat benda itu. Tapi kalau memang bersungguh kita ada rancang, ada buat tapi tak terlaksana, maka bukanlah termasuk dalam ayat ini. Sebab itu kita tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan fa'il menisbahkan kepada dirinya, ia tidak merujuk kepada sesuatu yang negatif. Berkata fa'alul lima yurid, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan perancangan macam kita. Tapi bukan bermakna Allah tidak merancang. Tapi maknanya kita merancang, maknanya kita kena fikir apa nak kena buat, apa implikasi, apa kesan, apa macam-macam lah kita fikir kan. Sesuatu amal tu nak jadi sesuatu yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat pun sebenarnya perancangan. Pukul berapa azan, berapa nak solat, pukul berapa habis waktu. Semua yang itu melibatkan amal. Bukan fa'al. Bukan semata-mata. Difaham? Jadi menunjukkan bahawa bercakap, berjanji sesuatu yang kita tak ada langsung perancangan macam mana kita nak buat. Macam mana kita nak bertujuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka itulah yang menunjukkan kepada maksud celaan. Tapi kalau kita dah rancang dah ni, nak bangun pukul 5 pagi, macam dalam soalan yang sebut kan. Tapi maknanya tak terbangun. Di situlah mendapat pahala niatnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dari sudut hati niat kita, dan adakah benar maknanya qasdu niat itu, kita punya niat itu memang benar maknanya kita nak bangun ataupun kita sekadar berpura-pura. Semua Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Jadi mudah-mudahan maknanya apa yang kita niatkan itu maknanya kita memaksudkan. Sebab tu maksud niat tu qasad. Memang kita benar-benar memaksudkan kita nak buat benda tu. Tapi mungkin terhalang dengan kelemahan-kelemahan diri kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita insya-Allah. Baik. Yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Baik. Jadi ayat ini merupakan ayat core dan ayat penutup kepada muqaddimah. Sebab muqaddimah surah As-Saff ni ayat pertama hingga ayat keempat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi yuhibbul ladzi, orang-orang yang mana berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka ini sebuah bangunan yang tersusun. Baik. Yang pertama, bila kita sebutkan tadi perbuatan benci ataupun murka Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Subhanahu Wa Taala murka kabura maqtan indallahi an taqulu. Allah menisbahkan kemurkaan itu pada perbuatan. Pada perbuatan. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menisbahkan kepada allazina, iaitu mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mereka yang melakukan. Allazina isim mausul tu menunjuk kepada mereka yang sekian-sekian-sekian sifat dia. Berbeza tadi Allah tak sebutkan, kita sebut Allah tak sebut innallaha yamqutul ladzina ayat tadi yang kita sebutkan di bawah tadi. Berbeza. Kerana ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan kecintaannya itu kepada pembuatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tadi walaupun menyebutkan tentang murka Allah Subhanahu Wa Taala, ia datang dalam bentuk peringatan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, kenapa kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat-ayat yang berbentuk tarhib, yang berbentuk ancaman, sebut tentang neraka, sebut tentang kalau tentang munafik dengan sifat ni, perbuatan sekian-sekian masuk neraka, seolah-olah macam neraka macam seolah kata apa, banyak bentuk kemurkaan. Sebenarnya kemurkaan itu juga adalah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita baca ayat ni kat mana? Atas dunia.
mana menunjukkan bahawa Allah dah peringatkan daripada awal lagi sebelum datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauhi. Maka tidakkah itu menunjukkan kepada rahmat? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jawapannya Allah dalam ayat ni Allah tidak menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yaf'aluna ma yaqulun. Jadi kenapa tadi ayat tadi persoalannya adalah ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, umum, kita sebut umum kan. Allah tak datangkan dengan bentuk khusus ataupun ayat yang khusus tentang berperang, walaupun asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan perang. Tapi dalam ayat jawapan, ini jawapan daripada lima taquluna ma la taf'alun, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perbuatan khusus, iaitu innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun, menyebutkan perbuatan khusus iaitu berkaitan dengan Allah menyukai orang yang mana berperang. Kenapa dikhususkan kepada perbuatan berperang? Kerana ayat itu dispesifikkan kepada perbuatan berperang. Yuqatiluna fi sabilihi, dan caranya adalah saffan. Ini bukan sekadar berperang, tetapi berperang dalam keadaan saf, dalam satu saf. Ini perbuatan apa spesifik, caranya spesifik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Allah Subhanahu Wa Taala hadir pada satu amalan yang khusus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan cara yang khusus. Jadi perbuatan amalan biasa, maknanya solat, semua adalah sesuatu perbuatan yang mana mendatangkan kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia ada amalan-amalan yang spesifik dalam Quran, memang buat ni Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada seseorang tersebut. Macam dalam hadis disebutkan tentang melakukan amalan sunat, perbuatan ataupun ibadah-ibadah sunat, maka Allah menjadi telinganya, tangannya, lidahnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah mencintai orang yang melakukan ataupun memperbanyakkan amalan sunat. Ini amalannya itu amalan yang khusus tentang perkara yang sunat. Ini caranya pula cara yang khusus berdasarkan dalil dan juga hadis Nabi SAW. Jadi ada perkara-perkara yang gabungan dia membawa kepada kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada perkara yang memang kalau buat satu tu memang perfectly kena dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Contohlah, walillahil masalil a'la. Tapi kita contohkan. Contoh kalau kita ada ibu bapa kita. Jadi dari sudut bila kita sibuk kan, kerja dan sebagainya, kita hantarlah duit, bagi duit untuk keperluan dia seharian. Dia pun maknanya selalu dia bila kita bagi duit tu dia rasa, maknanya ibu bapa rasa macam anak aku ni masih caring dengan aku. Dan dia rasa saya kasih sayang tu. Tapi kalau sekali maknanya dalam cuti, contoh raya haji, kita balik, maknanya bukan sekadar kita bagi, kita raikan juga. Sudah tentu kita tahu mana-mana ibu bapa pun akan mengatakan itulah yang paling dia hajatkan, paling dia suka, paling dia cintai. Betul tak? Jadi nak sebutkan begitulah, walillahil masalil a'la. Ya, ini nak sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam amalan-amalan yang kita lakukan, solat, puasa dan semuanya itu memang membawa kepada kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada amalan-amalan yang khusus dengan caranya pula yang khusus, yang memang Allah sebutkan secara jelas bahawa inilah yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka. Faham ni? Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah tak sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna saffan fi sabilihi. Kerana ia berkaitan dengan niat. Kerana niat berperang itu mestilah hanya saja di atas dan juga kerana di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu terlebih dahulu. Perbuatan itu mesti lurus niat dulu, baru kena caranya. Kalau niat itu dah tak lurus,
caranya walaupun betul, maka tak betul. Sebab itu Fudail bin Iyad menyebutkan penerimaan amalan itu ada dua. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua menepati syarak, caranya betul. Syarak. Maka kalau permulaan niat itu tak betul, walaupun caranya betul, maka tak betul. Yang kedua, kalau niat itu dah betul, tapi caranya tak betul, maka tak betul juga. Maka kena niatnya betul, yuqatiluna fi sabilihi, iaitu berjuang itu semata-mata di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya, baru caranya saffan. Caranya pun mestilah betul dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Baik. Dan yuqatiluna fi sabilihi, perkataan sabil saya pernah sebutkan dalam perbincangan surah Yasin, saya pernah sebutkan juga beza sabil dengan sirat ini. Saya mudahnya mungkin sebagai peringatan semula, ataupun mungkin kalau yang pernah apa yang saya sebutkan, saya selalu ibaratkan macam kita naik highway lah. Kita naik highway. Jadi highway yang besar, kita naik plus ke apa ke, highway yang besar itu yang dipanggil sebagai sirat. Sirat. Manakala lane, kita ada lane kanan, lane tengah, lane kiri kan, itu yang dipanggil sebagai sabil. Sabil ini adalah jalan-jalan kecil di atas sirat. Sebab itu perkataan sirat dalam Quran tak pernah didatangkan dalam bentuk jamak. Kerana sirat itu sendiri telah membawa masuk satu jalan yang luas, lebar, panjang, lurus. Sedangkan di atas jalan itu dia ada sabil. Mana menunjukkan bahawa yuqatiluna fi sabilihi, yakni walaupun ayat itu disebutkan khusus kepada peperangan, tapi ada juga maknanya menunjukkan dikeluarkan, diluaskan maknanya. Ini bukan sekadar berjihad di dalam medan peperangan. Ini melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh, dengan makna jihad dalam keadaan yang tersusun dan juga bersatu. Konteks ayat itu memang berperang, jihad fisabilillah di medan perang dalam keadaan, kenapa saffan, kerana sebut saffan, satu, saf ini menunjukkan kepada kesatuan. Yang kedua, saf juga menunjukkan kepada ketersusunan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala suka dan mencintai seseorang yang melakukan sesuatu perkara dengan maknanya satu, bersungguh-sungguh, tersusun, yang ini melakukan secara jama'i, niatnya ikhlas, dan juga caranya betul menepati syarak. Faham? Itu ibrah yang boleh kita ambil daripada ayat itulah. Baik. Di tafsiran bagi ayat ini, ada ulama yang mentafsirkan, tadi yang saya sebutkan tadilah, ada tafsiran yang menunjukkan pada khusus, iaitu Allah mencintai orang yang kekal dalam jihad dan tetap pada kedudukannya seperti tetapnya binaan. Maknanya orang yang tidak lari daripada medan perang. Kerana lari pada medan perang ini adalah merupakan dosa besar. Dan juga ayat ini membawa maksud Allah mencintai kesatuan perkataan. Kesatuan perkataan ini maknanya kesepakatan, persetujuan. Kalau tak bersetuju di antara sama lain pun maknanya bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita ini jadi masalah, kita tak setuju untuk tidak bersetuju. Tidak bersetuju ni benda yang biasa bagi manusia. Tapi kalau kita tak bersetuju untuk tidak bersetuju, maka itu yang jadi masalah. Kalau kita masing-masing kita bersetuju dengan untuk tidak bersetuju, maknanya kamu ada hujah kamu, aku ada hujah. Jadi kita saling bersetuju bahawa kita ini tidak bersetuju. Boleh faham? Maka itu tak ada masalah. Dan sama niat mereka, iaitu dan saling bantu-membantu. Ini yang penting. Ini kesepakatan itu, akhirnya kalau kita ada perdebatan, perbincangan, kalau niat kita memang ikhlas dari sudut maknanya kita nak mencari yang paling baik yang untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan pula kita saling bantu-bantu, insya-Allah itulah perbuatan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Baik. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut ka'annahum bunyanun marsus. Ya, ini mereka yang berperang, berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti binaan
Bunyanun safan, dalam saf seperti diumpamakan binaan yang tersusun, bunyanun marsus. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan bunyan kerana ia adalah binaan manusia. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada juga menggunakan perkataan bina yang menunjukkan kepada binaan di langit yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ini pembinaan di langit, maknanya constructionnya, kontraktornya adalah Allah Subhanahu, engineernya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang membina apa yang ada di langit, maka disebutkan dengan bina. Sedangkan perkataan bunyan yang disebutkan dalam Al-Quran bukan alam bunyan, bunyan. Bunyan dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala sebut afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun am man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Di ayat ini berkaitan dengan Masjid Dirar yang dibuat oleh orang munafik sebelum daripada Nabi SAW pergi untuk berperang di perang Tabuk. Jadi mereka buat masjid yang ada berdekatan dengan Masjid Quba hari ini. Tapi janganlah pergi cari kat mana Masjid Dirar, memang tak ada lah. Sebab masjid tu telah dibutuhkan. Jadi nak sebutkan bahawa mereka buat satu masjid tu dengan niat yang tak baik itu, dengan niat maknanya binaan bunyan itu untuk mana memecah belahkan orang Islam. Maka mereka minta Nabi SAW untuk datang merasmikan. Tapi disebabkan Nabi SAW sibuk untuk urusan peperangan Tabuk, maka Nabi tak pergi. Bila Nabi balik daripada perang Tabuk, barulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bahawa tempat itu assasa bunyanahu ala syafa jurufin hari. Ini dia dibina, Masjid Dirar itu dibina dalam keadaan ala syafa jurufin hari, yakni di tepi tembok yang hampir nak runtuh. Jadi maknanya tujuan mereka itu bukan tujuan yang benar. Sedangkan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah, bunyan yang disebutkan yang pertama itu adalah masjid yang diasaskan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Yang mana masjid yang dibina di atas dasar takwa itu, maka itulah yang layak didirikan di dalamnya solat. Itulah para ulama sebut bahawa ia berkaitan dengan Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Dia ala kulihan mana nak sebutkan perkataan bunyan dalam Quran, bila disebutkan bunyan, ini dia merujukkan kepada binaan yang dilakukan oleh manusia. Baik. Didatangkan dengan marsus, ini untuk menunjukkan kukuhnya binaan tanpa dapat dipecahkan. Marsus ni macam kalau dalam bahasa mudah kita, macam orang letak simen lah kat bata tu, disusun rapat. Jadi menunjukkan bahawa sesuatu yang sukar untuk dipecahkan. Baik. Persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan manusia, orang beriman yang mana berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu saf sebagai bangunan? Kenapa bangunan? Kenapa binaan? Ada idea? Kenapa tak umpamakan macam sebatang pokok ke? Pokok pun kukuh juga kan? Kuat akar dia. Ada idea? Mungkin last ni kita. Kenapa binaan? Kenapa Allah kata binaan? Ada siapa nak cuba? Mungkin dengar daripada siapa-siapa asatizah yang lain. Okey. Ada? 10 saat. Okey. Bila kita sebut binaan, bangunan. Macam mana boleh adanya satu bangunan? Satu bangunan tu dia akan terbentuk
jika adanya elemen-elemen yang pelbagai. Ada pasir, ada simen, ada batu bata, mungkin kena guna kayu, mungkin kena guna paku, mungkin kena guna skru. Dah ada paku, skru, kena ada screwdriver, kena ada tukul, kena ada maknanya alatan-alatan. Jadi kepelbagaian ada yang berada di atas bumbung, ada yang mana berada di bawah lantai. Tapi kesemuanya itu dia berperanan. Masing-masing dia ada peranan. Dua atas ke, dua tengah ke, dua bawah ke, semuanya berperanan untuk menjadikan satu bangunan. Walaupun peranan itu mungkin berbeza-beza. Paku beza, skru beza, simen beza, pasir beza mungkin. Tapi kesemuanya itu berperanan. Ini begitulah maknanya nak membentuk kesatuan. Adalah kita tidak menafikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, tapi maknanya kita menyatukan perbuatan-perbuatan yang baik itu supaya dia menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau orang ni nak buat contoh tentang Palestin, si B pun nak buat tentang Palestin, kita apa, kita bersatu pada titik pertemuan kita. Kerana nak capai kepada seluruh Malaysia, contoh kita ni konteks Malaysia ni cukup luas, maka kita ada peranan A, ada peranan B, ada peranan dalam membantu Palestin. Contoh, bukan makna A dengan B bersaing, siapa lebih banyak dapat tu Palestin, bukan. Tapi maknanya semua tu ada peranan. Ada yang mungkin jadi tingkap pun bukan satu, tingkap pun ada banyak. Maka semuanya itu berperanan dan ada peranan masing-masing. Maka sebab itulah disebutkan binaan. Dan yang kedua, bila disebutkan binaan, menunjukkan bahawa manusia itu sebenarnya boleh dibina. Jadi kalau kita tengok dalam Quran pun bila disebutkan manusia kal salsalin kal fakhar, kan? Ya, ini salsalin kal fakhar ni maknanya tanah liat yang boleh dibentuk. Manusia itu sendiri pada tanah liat, kan? Kita daripada tanah disebutkan asal keturunan ataupun elemen yang ada dalam diri kita ni adalah daripada tanah. Kita makan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dan tanah inilah asas untuk buat binaan. Tunjukkan bahawa manusia itu sebenarnya dia boleh dibina. Ini kepribadian dia hinggakan melahirkan orang yang mana boleh bersatu padu, bersetuju kepada sesuatu yang mana membawa kepada kebaikan kepada umat. Maka sebab itulah Nabi SAW, saya tutup dengan hadis Nabi SAW sebut, al-muslimun lil muslimin kal bunyanun yashuddu ba'duhu ba'dah. Muslim dengan muslim ini seperti mana binaan yang mana dia memperkuatkan di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada ayat ini dari sudut kita nak sebenarnya ada kesatuan dalam umat Islam. Kerana bila umat Islam tidak bersatu, jadi kalau kita menjadi simen tapi kita menafikan air, maka simen kita tak akan bermanfaat untuk buat binaan. Maka kesatuan itu adalah satu yang penting dan ia adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Baik, Allah Taala alam. Ada soalan, pandangan yang lain? Tak ada? InsyaAllah. Qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, itu datang Allah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.